Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang dalam sesi kita, dalam kelas kita pada pagi ini, iaitu insya-Allah dalam sesi tadabbur harian. Kita akan bersama-sama insya-Allah pada kali ini di muka surat 175. Alhamdulillah, kita telah sampai ke muka surat 175 hari ini, iaitu daripada surah Al-A'raf. InsyaAllah kita akan baca surah Al-A'raf ayat 188 sehingga ayat 195 insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa insyaAllah kepada sesiapa yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, agar dapat memberi feedback tentang suara dan juga tentang video insyaAllah. Jangan lupa moga-moga kita mendapat yang terbaik insyaAllah dalam rakaman kita, dalam recording kita, untuk orang-orang yang akan mendengar pada sesi-sesi yang akan datang insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Jadi seperti biasa insyaAllah kita akan mulakan dulu dengan sedikit dari bacaan. Saya akan baca muka surat 188 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat 188 daripada surah Al-A'raf. Kita alhamdulillah hari ini bersama-sama di muka surat ni. Insya-Allah kita ni dah sampai kepada hampir-hampir penghujung surah Al-A'raf. InsyaAllah selepas daripada ni kita ada satu muka lagi, iaitu muka surat 176. Itu adalah muka surat terakhir insyaAllah. Jadi ini adalah muka surat yang sebelum terakhir. Dalam muka surat ini, apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita telah meninggalkan dan tamat dah cerita tentang kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita hari ini dalam muka surat ni Allah yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bahawa apa-apa yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah tidak ada apa-apa, sama saja dia adalah makhluk, sama makhluk seperti manusia. Jadi kenapa manusia ni pelik sangat, dia ni menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa perkara yang akan kita lihat di dalam muka surat ini pada hari ini insya-Allah. Jadi yang pertamanya kita baca 188 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak memiliki. Jadi inilah sambungan daripada sebelum, daripada ni, sebab orang kafir sebelum daripada ni kita baca ayat muka surat 174 iaitu orang kafir ni dia push Nabi SAW supaya Nabi mana dia minta hari akhirat macam-macam, bila lagi nak akhirat ni. Jadi dia hafiyun diminta kepada Nabi tu bertalu-talu kan, sampai Nabi tu tertekan lah kita katakan. Jadi hari ni kita tengok kan, Allah SWT memberitahu kepada Nabi kita SAW supaya beritahu kepada mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, dan juga kita lah kan pada hari ni kita akan katakan. Allah Ta'ala menyuruh kita ni berkata kepada manusia semua ni kan, kita ni pendakwah, orang yang bawa Islam, katakan kita ni semua adalah pendakwah insyaAllah kan, kita semua pendakwah kan, orang yang wajib membawa Islam kepada manusia lain yang hidup pada hari ini. Katakan la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak memiliki untuk diriku, la amliku li nafsi makna aku sendiri tak ada, naf'an wala darra. Aku tak boleh memberi manfaat, aku tak boleh memberi mudarat,
illa ma syaa Allah, melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah tak izin, kita tak boleh nak buat apa. Maknanya kuasa itu terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama. Walau kuntu, ni Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berkata ni. Apa dia, iaitu walau kuntu, kalaulah aku ni memiliki, walau kuntu, kalaulah aku ni a'lamul ghaiba, aku ni mengetahui tentang perkara ghaib. Maknanya, aku tahu semua apa yang akan berlaku, apa di sana kan. Kita ni bergantung kepada panca indera kita kan. Allah Ta'ala beri kepada kita mata, telinga. Jadi apa yang kita dengar, kita tahu. Apa yang kita, itu pun kadang-kadang kita tahu setakat yang sekadar-kadarnya saja kan. Mata yang kita lihat, kita dapat. Tapi apa yang sebalik daripada tu, apa sebalik mata, apa yang kita tak nampak, apa yang kita tak dengar, apa yang kita tak pernah. Jadi maknanya kita tak akan tahu. Jadi Allah SWT, Nabi SAW pun macam tu juga. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala beri, tak ceritakan, Nabi tak akan tahu. Jadi walau kuntu a'lamul ghaiba, kalaulah aku ni tahu benda-benda gaib, beritahu kepada mereka ni sikit, manusia ni, lastaksartu minal khair, nescaya aku akan memperbanyakkan daripada kebaikan. Nescaya aku akan buatlah apa yang perkara-perkara yang gaib aku tahu kan. Wa ma massani yasu, dan kemudian tak akan terkena perkara-perkara buruk pada aku. Perkara buruk ni apa? Kefakiran ke, kesakitan ke, aku akan mengelak lah. Beritahu kepada mereka ni kan. Tapi tengok kan, Nabi Muhammad terkena juga apa-apa yang terkena kepada manusia lain. Sakit ke, demam ke, apa lagi kan, kefakiran ke kan, berlaku kan. Walaupun tidak adalah perkara-perkara yang mencacatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dahsyat tak adalah kan, yang dahsyat-dahsyat yang menjatuhkan maruah Nabi, tapi penyakit-penyakit biasa terkena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya apa? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tahu perkara gaib. Jadi in ana illa, Nabi tu siapa? Nabi ni siapa? Apa beza dengan orang lain? Nabi beza dia ialah, aku ini, katakan aku ini hanyalah nazirun wa bashir. Nazirun makna memberi amaran. Kalau kamu buat jahat macam ni, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu buat macam ni, kamu dosa. Kalau kamu buat macam ni, ini yang menunggu kamu. Ini azab yang menunggu kamu dan begini-begini. Itu nazir. Kalau bashir, wa bashirun ialah maknanya ialah perkara-perkara kebaikan. Iaitu maknanya kalau kamu buat baik macam ni, kamu akan dapat syurga. Kamu dapat macam ni, ini adalah mengalir di bawahnya. Kamu akan dapat pahala macam ni. Itu bashirun. Jadi itu saja aku ni. Iaitu Allah Ta'ala menyuruh aku ni memberitahu kamu ini kan. Kalau buat baik macam ni, buat jahat macam ni. Bashirun wa nazir liqaumin yu'minun, bagi orang yang nak percaya. Orang yang tak nak percaya, aku ni tak ada apa lah kan. Aku ni bagi kamu, macam kamu anggap akulah, gitulah kan. Kamu anggap aku ni sebab kamu tak percaya. Itu Nabi SAW berkata kepada orang-orang Quraisy itu. Kemudian seterusnya ialah Allah SWT kata wallazi khalaqakum. Sekarang ni kita tengok kan bahawa Allah SWT menceritakan dia ni siapa? Allah ni siapa? Allah huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah, dialah yang menciptakan kamu, khalaqakum min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Okey, iaitu siapa? Adam lah kan, Nabi Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah Taala telah menjadikan minha, daripada Adam tu, maknanya daripada jiwa Adam tu, zawjaha, isterinya, iaitu Hawa lah. Hawa, kita panggil Hawa, gitu. Sebab dia berasal daripada, kata ulama, daripada benda hidup. Jadi kalau Nabi Adam ni dijadikan daripada tanah kan, itu asal manusia. Maknanya kemudian lepas daripada tu, diambillah daripada Adam tu satu part daripada body dia, dia kata iaitu tulang rusuknya, kemudian dijadikanlah Hawa. Jadi dijadikan daripada benda hidup, betul, sebab tu nama dia Hawa. Hawa daripada al-hayah. Kemudian seterusnya liyaskuna ilaiha. Liyaskuna, supaya apa? Dijadikan wanita itu pasangan kepada lelaki untuk dia rasa tenang kepadanya. Yalah kan, dia rasa sayang, dia rasa macam tu kan, makna suami isteri kan. Maknanya kan lelaki sayang pada perempuan, perempuan sayang pada lelaki. Jadi dijadikan yaskuna, dia rasa tenang. Kemudian falamma taghasyaha hamalat. Jadi bila sampai di sini, ini satu benda yang kita kena ingat ni. Falamma, bila sampai di sini, ini adalah kisah cerita tentang Nabi Adam AS. Iaitu daripada mana? Daripada huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, sehinggalah sampai kepada ilaiha, liyaskuna ilaiha. Ini adalah cerita tentang Nabi Adam. Yang datang selepas ni, falamma taghasyaha ni, ini adalah cerita tentang manusia biasa.
Ini manusia, iaitu manusia selepas daripada anak-anak cucu Nabi Adam maknanya. Ni bukan Nabi Adam dah. Di sini ada masalah sedikit, iaitu kerana terdapat dalam setengah-setengah tafsir dia sebutkan bahawa ini juga adalah Nabi Adam. Hawa ni dia kata. Falamma taghasyaha, maknanya apabila Nabi Adam tu bersama dengan Hawa lalu lahirlah, hamillah. Jadi yang sini sebenarnya ialah kata ulama-ulama tafsir, pendapat yang kuat mengatakan ini bukannya Nabi Adam lah. Ini cerita pasal zuriat Nabi Adam. Ni takut kesian. Sebab apa? Dia akan melibatkan penafsiran belakang ni yang agak kita kata nanti pening-pening sikit kan. Akan menyebabkan perkara yang terpaksa ditakwil sikit, yang jauh sikit. Jadi kita faham sini. Sekarang kita tengok sini. Falamma taghasyaha. Taghasya ni maknanya ialah menutupnya. Kalau ikut asalnya ghasya. Ghasya ni maknanya bersama dengannya, iaitu apabila lelaki telah bersama dengan perempuan tu, maknanya ialah, kalau ikut inilah bahasa yang lembut yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan apa, iaitu bersamalah, iaitu jima' maksudnya, iaitu bila bersama lelaki dan perempuan tu, maka hamalat hamlan khafifa, lalu dia pun hamil, perempuan tu pun hamil yang mula-mulanya ringan, ialah kecil kan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 9 bulan kan. Jadi daripada kecil baru dia beransur-ansur. Dia kata tadarrush. Dia tak jadikan sekaligus besar. Kalau jadi besar, dahsyat nanti berat dan terkejut. Tu di antara hikmahnya lah. Jadi hamlan khafifa, dia hamil dengan yang ringan. Famarrat bihi, lalu dia pun berlalu. Ada setengah riwayat kata sini, setengah tafsir kata famarrat bihi maknanya dia tak rasa apa-apa dan dia boleh pergi ke sana kemari, tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Terlalu ringan. Kemudian falamma asqalat, tiba-tiba dia pun memberat. Apa tu? Iaitu anak tu mula memberat, membesar lah kan dalam rahim tu. Falamma asqalat da'awallaha, lalu mereka berdua suami isteri lah, da'awallaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rabbahuma, mereka berdoa kepada Allah, iaitu Tuhan mereka berdua, la in ataitana salihah, ya Allah, kalau engkau jadikan, ini doa dia, doa mak bapak ni kan, orang sini panggil doa indung ni. Doa indung, maknanya parent tu berdoa lah kan, dah dapat anak ni kan, dah tahu dah nak lahir ni, jadi dia pun berdoa, berharap kalau Allah Ta'ala jadikan ataitana soliha, kalau budak ni kan, baby ni yang akan lahir ni baby yang baik. Soleh tu maksudnya ialah maknanya bukan soleh jadi baik tu kan, tapi maksudnya soleh tu ialah makna sempurna, bermanfaat, makna inilah kan soleh maksudnya kan. Lanakunanna minasyakirin, nescaya kami akan menjadi bersyukur, orang bersyukur. Tu janji dia kan, masa dalam rahim, masa sebelum lahir. Kalau anak ni lahir cantik, nak jahit tak ada masalah, maknanya taklah cacat dan sebagainya, gitulah seolah-olahnya kan solihah tu. Jadi nescaya kami akan menjadi orang-orang yang dia kata bersyukur. Tapi apabila ni kita katakan bahawa ayat ni adalah bukannya tentang Nabi Adam. Yang tadi mula-mula je tentang Nabi Adam, masa mula-mula tu penciptaan tu. Sekarang ni bukan Nabi Adam ni cerita tentang manusia ni. Hakikat bagaimana zuriat-zuriat Nabi Adam. Allah Ta'ala kata falamma atahuma salihah, tiba-tiba lahirlah baby tu bagus sempurnalah, cantik semua kan. Faja'ala lahu syuraka, tiba-tiba kedua-duanya ni, iaitu mak bapak dia ni, lahu syuraka, menjadikan kepada budak tu syuraka, syirik fima atahuma, pada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maknanya dalam ni ulama-ulama tafsir telah membawakan satu hadis Nabi SAW kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahuma yuhawwidanihi yumajjisanihi yunassiranihi, anak-anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah, lepas tu ibu bapanya lah kan yang telah menyebabkan dia tu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, maknanya yang telah kita nak kata merosakkan daripada akidah yang betul. Itu maksudnya di sini ialah maknanya kan, iaitu budak tu asalnya tak ada masalah kan, tapi yang telah menjadikan dia tu menyeleweng daripada agama ialah keliling dia, sama ada parent dia ke, sama ada ni. Jadi sebab itulah maknanya inilah besarnya tanggungjawab kita kan sebagai parent. Kalau kita ni ada anak dan sebagainya kan, maknanya kita tu bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak kita secara tidak langsung. Ini ulama-ulama kata daripada ayat ni. Tengok kan, jadi Allah SWT kata bila lahir, tengok lahir elok dah budak tu kan, makna tiba-tiba telah menjadikan mereka berdua ni, ja'ala, mereka menjadi fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Allah Ta'ala kata
Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi menyebabkan anak itu jadi lari daripada agama. Jadi Allah SWT, Allah katakan sangat-sangat tidak betul apa yang telah berlaku ni, apa yang dilakukan oleh kedua-duanya. Kemudian seterusnya Allah SWT berkata, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Minta maaf ayah ni Allah SWT katakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ada ke? Ini Allah Ta'ala pun sekarang nak ceritakan bagaimana kan manusia ni berfikiran rosak ni. Manusia yang mensyirikkan Allah SWT. Macam mana cara fikir mereka ni? Seolah-olahnya macam ni, apa ni tak logik sangat ni. Ni Allah Ta'ala nak ceritakan ni. Sampailah kepada penghujung muka surat 175 ni, Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita bagaimana teruknya manusia ni yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ke, Allah Ta'ala kata ni, ada ke mereka ni ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a? Ada ke mereka ni mensyirikkan Allah ni dengan sesuatu benda yang tidak la yakhluqu syai'an, satu benda yang langsung tidak menciptakan apa-apa. Cuba kita tengok kan, batu Tuhan yang diada-adakan, nama tak ada pun benda tu, tapi mereka ciptakan nama-nama kan, diciptakan oleh nenek moyang dulu lah kan. Jadi mereka ni sambung, tak pernah berfikir pun, tak pernah ni ke, ini adalah batu je, ini adalah Tuhan yang tak ada pun, tapi mereka ada kan. Mereka lalu diturunkan kepada anak-anak, sampailah kadang-kadang bukan satu generasi, dua generasi, beribu tahun kadang-kadang tu kan, sesat kan. Jadi sesatlah, makin sesat, lahir pula cipta lagi kan. Sebab itulah dalam Islam kita ni kan, kita ada Quran, Allah Ta'ala pelihara Quran tu kan. Jadi kalau ada orang nak menyeleweng ke, jauh sikit nampak clear bahawa dia dah lari daripada Quran, dia dah lari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kita ni patut bersyukur kan, kita jadi orang beriman, jadi orang Islam kan, kita ada Quran, kita ada hadis. Jadi walau macam mana pun manusia nak cuba menyelewengkan agama kita ni, akan nampak dah. Ni kan, tengok ni salah apa. Allah Ta'ala pelihara Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata kami yang turunkan Quran ni dan kami akan jaga. Jadi Allah SWT sebut, ada ke mereka ni mensyirikkan Allah dengan satu benda yang mana benda tu langsung, perkara tu langsung tak menciptakan apa-apa, wahum yukhlaqun, sedangkan berhala ke sama Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan tu, ke nama-nama apa, mereka tu dicipta, bukan mencipta. Mereka tu dicipta, dia tu dibuat. Tengok kalau patung lah kita kata kan, patung tu siapa yang buat patung tu? Buatlah patung kan, bina patung daripada simen, daripada batu, daripada apa-apalah kan, tak kira lah masyarakat mana. Kita tengok mereka ni membuat patung tu, tiba-tiba mereka sembah, tak ke? Jadi mereka buatlah dalam bentuk-bentuk, dan mereka rasa so hebat dengan cat dengan apa benda semua kan, mereka pun rasa Tuhan kan. Itu pula, jadi sebab itulah kan patung-patung ni kita kata bentuk-bentuk ni dilarang dalam Islam kan. Sebab apa? Dia akan menyebabkan orang tu rasa ada something. Bila buat patung tu bentuk-bentuk orang ke, bentuk apa, bentuk tak kira lah bentuk-bentuk apa yang mereka nak buat kan, mereka pun rasa macam ada something di situ kan. Memanglah jin pun datang ke situ kan, syaitan pun datang ke situ kan, maksudnya jin tak Islam kan, datanglah ke situ, menaikkan lagi mereka ni kan, tu ada, inilah Tuhan ni dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata mereka tu diciptakan, wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra. Berhala tu adakah mampu untuk menolong mereka? La yastati'una lahum nasra, langsung tidak akan dapat mampu untuk menolong mereka. Wala anfusahum yansurun, bahkan tu berhala tersebut tu wala anfusahum yansurun. Kita tengok sini bahagian atas maknanya yansuruna anfusahum, makna berhala tu sendiri tak mampu untuk tolong diri mereka. Kalau katakan ada orang nak pukul, Nabi Ibrahim datang pukul berhala tu, adakah berhala tu mampu untuk mengelak, melawan? Tak mampu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kan, kita tak ada benda-benda macam tu kan. Sebab apa? Benda-benda macam tu nak menunjukkan apa? Menunjukkan kadang-kadang tu ialah kita ni salah kan, sesat ni kita kan, di situ kan. Kalau kita membuat patung-patung tu kan, patung-patung merupakan inilah Tuhan kita, tak kan. Sebab itulah tak ada. Jadi daripada awal-awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala menolak kan. Nabi SAW melarang kita buat apa-apa patung pun kan. Takut apa? Takut dia rasakan benda-benda tu lah kan. Kecuali pemayat
patung-patung permainan kanak-kanak lah kan, permainan kanak-kanak yang disepak, yang diterajang, yang di apa, itu cerita lain kan. Ini patung perhiasan-perhiasan dalam rumah even kan, itu pun tak boleh kan. Di apa ni, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Kemudian seterusnya wa in tad'uhum ilal huda. Wa in tad'uhum ilal huda. Kalau ni tad'uhum ilal huda. Kalau ikut terjemahan, saya baca terjemahan, kalaulah kamu menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum somitun. Kalau kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka itu tidak akan mengikut kamu. Sama sahaja ke atas kamu ini mengajak mereka ataupun kamu diam. Somitun, diam. Jadi dalam ayat 193 ni ada dua pandangan ulama tafsir. Siapakah yang menyeru? Kamu ni orang Islam menyeru mereka ke orang kafir ni, ataupun tu orang kafir tu, orang tak beriman tu menyeru kepada berhala-berhala mereka? Jadi sama ada kita menyeru kepada ni ataupun mereka tu menyeru kepada berhala. Jadi maknanya ada dua sini, ada dua benda. Jadi sebab itulah ulama-ulama pun di sini dia ada dua pendapat terhadap ayat 193 ni. Jadi yang pertama wa in tad'uhum, ini maknanya Allah Ta'ala menyuruh mereka ni, Nabi SAW berkata kepada mereka, kalau kamu semua ni tu menyeru kepada Tuhan-Tuhan kamu tu, kepada nak minta apa-apa, ilal huda ni maknanya nak minta apa-apa, gitu kan. Ilal huda bukan maksud petunjuk-petunjuk biasa tu, tapi maknanya kalau kamu minta apa-apa, tad'uhum ilal huda, kamu minta apa-apa daripada mereka tu, adakah dia akan mengikut apa yang kamu nak? Yattabi'ukum. Kemudian sawa'un alaikum, sama je pada kamu. Dia kata kamu minta ke, kamu tak minta ke, sama, dia memang tak ada nak memberi. Tu pendapat yang pertama kan, pendapat yang pertama dalam ahli tafsir. Setengah ahli tafsir, pendapat yang kedua ahli tafsir, dia kata apa? Maksud ayat ni ialah apa kan? Kalau kamu menyeru mereka kepada ni, kalau kita seru orang kafir ni, hei orang kafir, jomlah mari kita ikut Islam dan sebagainya, marilah kita ikut Islam, la yattabi'ukum, mereka tak akan ikut. Tapi bukan bermakna bahawa kita jangan ajak, bukan. Kita mesti ajak. Tapi ayat ini dia memberi seolah-olah macam tasliyah, macam kita kata rasa gembira, iaitu menghiburkan orang-orang yang beriman, menghiburkan Nabi, menghiburkan pendakwah-pendakwah, orang yang mengajak kepada Islam. Kalaulah orang tak ikut kamu setelah daripada kamu ajak ni, maka jangan kamu rasa sedih. Gitu. Jadi pendapat yang kedua dalam ahli tafsir, dia kata kalau kamu mengajak mereka kepada petunjuk, marilah kepada Islam dan sebagainya, la yattabi'ukum, mereka tak akan ikut kamu. Sawa'un alaikum, kita berdakwah ke, kita ajak mereka ke, ada'autumuhum am antum somitun, kita diam pun sama juga. Tapi jangan berhenti, sebab itu tanggungjawab kita kan. Tapi ini adalah, kita kata, sebut sekali lagi, ialah untuk memberi menghilangkan. Takut kita rasa tension, kita rasa tak boleh lah, takut nanti rasa malak, rasa macam mana ni, macam mana kalau dah hajat tak menjadi, tak nak ikut, supaya tak ada perasaan tu. Allah Ta'ala lah yang tentukan. Kemudian seterusnya ayat 194 insya-Allah. Ayat 194, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Allah SWT sekarang menceritakan hakikat ni. Apa-apa saja, innal ladzina tad'una min dunillah, apa-apa saja yang kamu beribadah, maksudnya tad'uhum ni maknanya berdoa, maksudnya, iaitu berdoa sini maknanya kamu menibadati selain daripada Allah. Apa-apa saja yang kamu sembah selain daripada Allah, ibadun amsalukum, semua tu adalah hamba, maknanya semua tu makhluk, maknanya semua tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Amsalukum, sama dengan kita, maknanya orang yang sembah lembu, orang yang sembah batu, orang yang sembah apa lagi yang berhala-berhala, semua berhala semua tu adalah makhluk, semua tu kan makhluk sama seperti kamu. Kenapa kamu sembah dia? Bukan dia menciptakan kamu. Kenapa kamu? Dia tu ibadun amsalukum, dia tu sama dengan kamu je, gitu. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Allah Taala kata, tak apalah nak sembah, sembah. Fad'uhum, tak apalah, sembah mereka. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar, adakah dia yastajibu lakum? Yastajibu makna mustajab. Mustajab makna apa-apa kamu minta daripada dia, adakah dia beri? Allah Taala kata, kalau kamu betul sangat ni, in kuntum shadiqin, kalau kamu betul sangat ni,
Ajaklah kata falyastajibu. Ini macam kita kata bukanlah maknanya suruh tu suruh betul tapi maksudnya ialah nak katanya ialah tak, apa yang kamu anggap sebenarnya tak berlaku pun gitu kan. Tapi macam fad'uhu ni bukan makna Allah Ta'ala tu menyuruh kita ni, menyuruh manusia ni sembahkan benda-benda yang tak betul tu, bukan. Sebab manusia tu Allah Ta'ala dah kata di sini kan, dia tu ibadun amsalukum, sama je, sama macam kamu je. Habis tu nak sembah sembah gitu kan. Soalannya macam tu lah kan, nak sembah. Kalaulah berhala tu dapat memberi manfaat kepada kamu, kalau dia dapat menyahut seruan kamu, apa yang kamu nak dia bagi, sembahlah semua. Allah Ta'ala lakum in kuntum sadiqin. Ayat 195 InsyaAllah ayat 195 Allah Ta'ala kata alahum. Ni lagi kan Allah maknanya nak push kan, nak beritahu kepada kita betapa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah ini adalah sebenarnya sangat-sangat tak betul. Apa target apa dia Allah Ta'ala kata alahum arjulun yamshuna biha. Tu berhala-berhala tu, apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni, apa yang kamu ikut selain daripada Allah ni, apa yang kamu dakwa Tuhan selain daripada Allah tu, adakah dia ni ada kaki yang dia boleh berjalan? Dia boleh berjalan. Berhala tu duduk situ-situ lah kan. Kalau berhala lah kan, kalau orang sembah berhala, situ-situlah selama-lamanya kan. Tinggal situ lah kan. Ini yang berlaku kan kepada setengah-setengah sahabat semasa dakwah mereka di Madinah. Ini semasa Nabi SAW belum sampai lagi ke Madinah. Nabi belum sampai ke Madinah. Nabi SAW telah mengutuskan sahabat untuk pergi ke sana. Berapa orang sahabat untuk pergi ke sana. Iaitu Mus'ab bin Umair contohnya kan. Nabi hantar ke Madinah untuk berdakwah. Jadi dia pergilah berdakwah. Di antara benda tu ialah apa kan yang dia buat tu ialah bila dia tengok ada orang sembah berhala, dia ambil berhala tu pada waktu malam, dia campakkan dalam najis. Jadi orang yang sembah berhala dia tengok, berhala aku dah masuk dalam najis, kenapa tak bangun-bangun, kenapa tak lari daripada najis ni kan, duduk dalam najis tu. Jadi cara dia lah kan, dia berdakwah kan. Jadi dia pergilah esok, duduk dalam najis, kenapa? Kalau dia Tuhan mesti dia pandai keluar kan. Kalau dia pandai tu. Jadi alahum arjulun yamshuna biha. Mereka ni maknanya aku kata sini kan, ada power ke? Ada kaki ke mereka ni boleh berjalan? Am lahum aidin yabtishuna biha. Ataupun dia ni ada tangan ke? Yang kamu sembah ni ada tangan, makna tangan yang boleh menghukum kamu, mengazab kamu, melakukan tindakan terhadap kamu. Yabtishuna, menggunakan tangan untuk mengambil tindakan. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Ataupun ada mata ke dia ni? Mana ada mata kan? Kalau kita kata robot adalah mata, tapi bukan mata pun, kamera. Ini berhala ni apa benda? Mata kamu buatlah mata dia, tapi bukan boleh melihat pun. Gitu. A'yunun yubsiruna biha. Am lahum adhanun yasma'una biha. Ataupun ada kemungkinan telinga. Mikrofon itu robot kan, robot mikrofon pun atas ciptaan manusia juga. Manusia yang cipta dia, bukan yang buat dia tu, yang reka dia, bukan dia yang buat manusia. Jadi berhala tu ada telinga ke untuk mereka dia dengar? Kulid'u syuraka'akum summa kiduni fala tunzirun. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni sikit. Apa dia beritahu? Ud'u syuraka'akum. Kamu panggillah berhala-berhala kamu yang kamu syirik sangat tu, kamu kata hebat sangat tu, panggillah berhala tu. Ud'u syuraka'akum summa kidun. Kemudian buatlah plan. Maknanya buatlah satu benda yang boleh memudaratkan aku. Kamu beritahu kepada mereka tu. Maknanya cabar orang kafir tu supaya buat something dengan berhala-berhala tu. Plan dengan berhala-berhala tu. Fala tunzirun. Kenapa tunggu lagi? Cepatlah. Gitu. Fala tunzirun. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kenapa kamu tunggu? Cepat. Jadi nak beritahunya maknanya ialah sebenarnya berhala tu tak mampu apa-apa. Berhala tu kamu yang buat dia. Kamu yang design dia, kamu yang tiba-tiba kamu sembah dia. Kan pelik kan. Jadi Allah SWT cabar supaya kita orang-orang tu berfikir kan, bahawa apalah mereka ni kan sembah-sembah benda-benda tu semua. Jadi ayat-ayat macam ni kan, insya-Allah kan kita boleh, kalau ikutnya kan adalah Allah SWT menyuruh kita kan. Kalau ikut sini kan Allah Ta'ala menyuruh kita berkata kan. Allah Ta'ala menyuruh Nabi kan, tapi Allah Ta'ala menyuruh kata. Jadi secara tidak langsung insya-Allah menyuruh kita ni supaya memperkatakan benda ni, supaya orang kafir tu berfikir. Supaya mereka ni berfikir bahawa apa yang mereka sembah ni kan benda ni. Sebab kalau tak, sampai bila mereka ni akan terbiarlah macam tu kan, dengan syirik mereka dan sebagainya kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita insya-Allah kefahaman sedikit insya-Allah kan, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita faham daripada ayat-ayat daripada kita baca hari ini, muka surat 175. Insya-Allah next akan baca lagi muka surat 176, iaitu muka surat yang terakhir
Muka surat terakhir daripada surah Al-A'raf. InsyaAllah kita lihat apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.